Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syahmi bin Ahmad daripada kelas Matematik 2 PPISMP Ambilan Jun 2023. Saya Ahmad Farhan bin Muhammad Noor, boleh panggil saya Farhan. Saya daripada Mat 2 PPISMP Ambilan Jun 2023. Dan nama saya Muhammad Haikal bin Abi Karim, boleh panggil saya Haikal. Saya merupakan pelajar major matematik PPISMP Ambilan Jun 2023 keluaran Mei 2028. Dan pada hari ini kami akan membincangkan mengenai peranan guru dalam mengendalikan aktiviti pembelajaran yang efektif di dalam bilik darjah dalam kalangan murid. Assalamualaikum saudara Haikal. Waalaikumsalam. Maaf lambat tadi dulu saya. Allah. Terima kasih. Okey. Jadi kalau pada hari ini kita bincang tentang apa? Sebelum kita mulakan topik perbincangan kita pada hari ini kita kena tahu apa yang kita nak bincangkan. Kita mau bincangkan apakah peranan guru dalam mengendalikan aktiviti pembelajaran di darjah yang efektif dalam kalangan pelajar. Sebelum itu, berikan saja sedikit peluang untuk menerangkan dan buka minda kita sebenarnya apa yang kita perlu bincangkan pada hari ini. Pertama sekali, kita perlu tahu siapakah itu guru sebenarnya. Secara umumnya, takrifan guru adalah seperti seorang yang mengajar murid di sekolah, polis dan juga swasta ataupun di mana-mana institusi pendidikan. Walau bagaimanapun, itu hanyalah definisi biasa bagi seorang guru. Guru adalah lebih daripada itu sebenarnya. Menjadi seorang guru adalah sesuatu yang lebih daripada segala mengundi pengetahuan, kuliah dan menghadiri kelas berturut-turut. Guru adalah orang yang memberi impak yang ketara semasa menjalankan aktiviti pembincangan dengan murid darjah. Oleh itu, guru mestilah memberikan inspirasi kepada para pelajar untuk menjadikan diri mereka versi yang lebih baik daripada sebelum ini. Pada dasarnya, peranan guru dalam mengendalikan pembincangan di dalam bilik darjah adalah untuk mencipta pengalaman pembelajaran yang menarik dalam kalangan pelajar, di mana pelajar boleh membangunkan kemahiran berfikir secara kritis, kebolehan berkomunikasi antara satu sama lain sekaligus dapat meningkatkan keyakinan diri mereka untuk berinteraksi antara satu sama lain serta meningkatkan kemahiran sosial serta meningkatkan pemahaman mereka yang lebih mendalam terhadap subjek-subjek ataupun pelajaran akademik. Saya amat bersetuju dengan pandangan saudara Haikal sebentar tadi. Pada sudut yang berbeza, saya rasa guru ini merupakan salah satu individu yang amat penting dalam sektor ataupun bidang pendidikan pada masa kini. Sebab apa? Guru ini dia merupakan individu yang melahirkan murid ataupun anak bangsa yang bakal menggerakkan dunia ataupun negara kita pada masa yang akan datang. Pada arti lain, murid ini diibaratkan sebagai penggerak negara pada masa yang akan datang. Untuk guru pula, dalam arti kata lain kita boleh labelkan guru ini sebagai seorang facilitator, di mana facilitator ini boleh membantu pelajar dia untuk lebih memahami dan mengingat akan pembelajaran yang mereka sampaikan kepada murid-murid tersebut. Mereka melakukan ini dengan membimbing pelajar melalui proses pembelajaran yang efektif, dengan menyediakan peluang untuk perbincangan dalam kalangan pelajar dan menggalakkan para pelajar dengan mendekatkan para pelajar dengan berbagai aktiviti yang menarik. Memandangkan fasilitator pembelajaran ini, dia boleh mengambil pendekatan yang berbeza ataupun cara yang pelbagai untuk menghasilkan gaya pembelajaran yang lebih efektif di sini. Betul, saya setuju dengan apa yang Syahmi sampaikan dan juga apa yang saudara Haikal sini sampaikan. Kerana apa? Sebagai seorang guru, mereka bukan sahaja mengajar anak-anak dalam kelas, maka mereka lebih daripada itu. Dan sebagai seorang guru juga, mereka perlu lebih kreatif dalam menghasilkan pelbagai kaedah bagi mengajar anak-anak muda kita di dalam kelas. Seperti apa yang kita dapat lihat, pembelajaran abad ke-21 memberi impak yang sangat besar kepada Malaysia. Ini bukan soal guru sebagai karakter utama, tetapi tidak dinafikan bahawa guru merupakan peranan penting dalam kelas. Pembelajaran mempersatukan pelajar bukan sahaja mengutamakan guru, bahkan pelajar itu sendiri merupakan karakter utama di dalam kelas, seperti mengendalikan aktiviti sendirian ataupun dengan mengadakan satu perbincangan bersama rakan-rakan, di samping guru bertindak sebagai fasilitator di dalam kelas.
Maka apakah cara untuk kita menggalakkan lagi melibatkan pelajar ini di dalam pembelajaran mereka? Maka terdapat pelbagai langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menjadikan suatu aktiviti tersebut lebih menarik. Sudah tentu strategi yang dijalankan sudah semestinya mesti kita jalankan dan dapat memberikan pelajar sekurang-kurangnya satu ilmu untuk mereka bawa pulang ke rumah mereka masing-masing. Saya yakin bahawa antara kita bertiga ini mesti ada salah seorang daripada kita yang mempunyai pengalaman di mana kita ingin menyertai satu aktiviti tetapi kita tak pernah mempunyai kesempatan untuk sertai aktiviti itu kerana kita ada sifat malu dan juga sifat kita tidak bersedia dengan apa yang ingin kita hadapi. Maka ini adalah punca menyelesaikan kepada pentingnya guru ini sebagai pendorong kepada anak-anak murid kita pada hari ini. Mereka bukan sahaja sebagai pendidik, mereka sebagai pakar motivasi kepada para pelajar. Guru perlu menggalakkan pelajar mereka untuk lebih berani, untuk tampil ke hadapan dan memberi tunjuk ajar supaya mereka dapat bekerjasama dan berbulan mengadakan perbincangan yang baik. Dan mungkin guru juga boleh mewujudkan sesuatu yang lebih menarik minat pelajar untuk mereka minat akan pembelajaran yang diajar oleh guru-guru kita. Maka saya sangat pasti bahawa langkah-langkah ini akan berhasil dan mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih efektif dan lebih menarik kepada murid-murid kita. Saya amat setuju dengan apa yang disampaikan oleh saudara Farhan sebentar tadi. Ya betul, guru memainkan peranan yang amat penting dalam mengatasi rasa malu itu sendiri dalam diri setiap pelajar supaya mereka dapat meningkatkan keterlibatan mereka di dalam mana-mana aktiviti dalam bilik belajar. Oleh itu, guru perlulah kreatif dan inovatif dalam menjalankan variasi aktiviti menarik dalam bilik belajar. Antara aktiviti menarik yang boleh disampaikan di belajar ialah seperti seimbang. Hal ini kerana aktiviti menarik yang melibatkan permainan intelektual dan akademik bukan sahaja mampu meningkatkan keterlibatan murid di dalam aktiviti belajar, malah dapat meningkatkan keceriaan mereka dalam hafal sifir, meningkatkan kecerdasan otak serta memperluaskan kosakata. Misalnya, guru boleh memperkenalkan permainan papan, permainan kad atau permainan pendidikan yang berkaitan dengan akademik semata-mata. Selain itu, permainan ini juga boleh menumbuhkan konsep dan menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan. Contoh permainan berlandaskan akademik dan pendidikan ialah Sahiba, Teka Silang Kata dan Inventaria, di mana permainan-permainan tersebut mampu mendidik murid-murid untuk menyusun strategi yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah kehidupan seharian serta mendidik mereka menguruskan kewangan seharian mereka yang berkaitan dengan ibu bapa dengan bijak. Di samping itu, guru di sekolah juga boleh mengadakan aktiviti eksperimen sains yang mudah dan selamat di dalam bilik belajar untuk menunjukkan konsep seperti guna balas kimia, graviti dan juga elektrik. Hal ini kerana eksperimen secara langsung menjadikan pelajaran sains lebih menarik. Sebagai contoh, guru mengajak anak-anak murid mereka menghasilkan model gunung berapi menggunakan serbuk penaik dan juga soda. Apabila dicampur, ianya akan menghasilkan tidak balas fizik yang meniru letusan gunung berapi. Hal ini dapat mengajar pelajar tentang tidak balas kimia, asid dan base. Aktiviti dan eksperimen ini juga bukan sahaja menjadikan pelajaran lebih menyeronokkan, tapi juga meningkatkan pemahaman pelajar tentang berbagai konsep dan prinsip saintifik. Guru boleh memilih variasi aktiviti berdasarkan tahap grade mata pelajaran dan objektif pembelajaran untuk mewujudkan persekitaran belajar yang lebih efektif sekaligus dapat menarik minat pelajar untuk mempelajari suatu akademik yang lebih mendalam dan dapat meningkatkan kecemerlangan mereka pada masa hadapan. Okey, terima kasih saudara Haikal atas pandangan yang sangat benar sebentar tadi, iaitu dengan menambahkan pelbagai aktiviti yang menarik dalam bilik belajar. Contohnya dengan permainan Sahiba yang di mana dapat menambah tahap kognitif dalam kalangan pelajar itu sendiri. Pada sektor yang berbeza ataupun sudut pandangan yang berbeza, pada pendapat saya pula, guru ini boleh mengaplikasikan teknologi dalam gaya pembelajaran mereka. Sebab apa? Lantaran dengan Malaysia ini, negara kita sendiri sudah dihidangkan dengan teknologi yang sedang berkembang pesat pada masa ini. Oleh itu, jelaslah bahawa teknologi memainkan peranan yang besar dalam menghasilkan gaya pembelajaran di dalam bilik belajar dengan lebih efektif. Kerana apa?
murid-murid ataupun kanak-kanak pada zaman kini sudah didedahkan dengan teknologi yang sangat diperluaskan sekarang ini. Contohnya, saya beri contoh dengan keluarga terdekat saya, iaitu anak buah saya sendiri. Kakak saya memberikan gadget kepada anak buah saya untuk beliau untuk mendapatkan masa kepada beliau untuk beliau melakukan aktiviti-aktiviti suri rumah, contohnya basuh baju. Oleh itu, tiada gangguan lah daripada anak-anak beliau dengan memberikan teknologi iaitu gadget tadi tersebut. Di samping itu, untuk dalam karya pembelajaran, contohnya dengan guru matematik yang hadir masa akan datang seperti kamu kedua boleh menggunakan aplikasi Roblox dalam menghasilkan karya pembelajaran, iaitu subjek matematik sendiri dengan menggunakan Roblox. Sebab apa? Roblox ini dapat membantu para pendidik untuk mengajar anak-anak murid tentang darab, tambah, bahagi, mengenalkan bentuk-bentuk kepada anak murid, contohnya untuk 3 dimensi, 2 dimensi, segi empat tepat, setera dan sebagainya. Seterusnya, melalui pembentangan, guru juga boleh menggunakan komputer juga seperti yang anda guna sekarang dan juga projektor dengan memaparkan image. Contohnya seperti subjek kimia, murid-murid tidak dapat, ada sesetengah murid yang tidak dapat membayangkan ataupun berimajinasi akan bentuk-bentuk atom yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Oleh itu, guru dapat memaparkan dengan menggunakan projektor di skrin untuk dilihatkan, diperbentangkan kepada murid supaya murid dapat lebih memahami pembelajaran tersebut. Oleh itu, di sini kita dapat lihatlah bahawa teknologi ini sangat berkait rapat yang perlu diambil kira oleh para pendidik untuk menghasilkan gaya pembelajaran yang lebih efektif pada masa kini. Apa pandangan? Saya sangat setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh kalian berdua. Kerana apa yang disampaikan oleh Haikal adalah kaedah konvensional, di manakala apa yang disampaikan oleh saudara Syafi adalah kaedah yang lebih moden. Maka penggabungan antara dua kaedah ini akan menghasilkan satu aktiviti pembelajaran yang sangat-sangat efektif dan sangat-sangat menarik bagi setengah murid. Kerana apa? Bagi kaedah konvensional, kita boleh menggunakan kaedah lama seperti menggunakan kaedah bahan baku mengajar secara fizikal di dalam kelas, melakukan eksperimen di dalam amal sains, ataupun kita boleh juga menggabungkan dengan teknologi sekarang seperti mana kita tahu aktiviti dan game dan pembelajaran dan permainan atas talian seperti Minecraft dan lain-lain yang mampu menarik minat para pelajar pada hari ini. Maka penggabungan dua kaedah ini mampu menghasilkan satu pembelajaran yang sangat-sangat efektif kepada pelajar. Dan hari ini saya ingin bertanya kepada kalian berdua, adakah kalian berdua minat ataupun seronok apabila saat pembelajaran yang diajar oleh guru-guru dikaitkan dengan diri sendiri ataupun suasana di sekeliling? Seronok. Okay. Maka saya sangat yakin bahawa kaedah-kaedah ini mampu membantu pelajar dalam memberikan yang terbaik dalam pembentangan kumpulan dan pembelajaran dan memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru. Dan berdasarkan perspektif saya, guru-guru boleh mengaitkan topik yang diajar dengan isu-isu semasa yang berlaku di sekeliling mereka. Mengaitkan topik yang mereka belajar dengan isu-isu semasa mampu membantu mereka untuk membentuk pemikiran, kemahiran berfikir atas tinggi, iaitu hebat, memahami, menyelesaikan masalah, menganalisis dan mencipta solusi. Saya berikan satu contoh yang dapat kita kaitkan dengan diri sendiri supaya lebih mudah untuk kalian berdua memahami. Seperti contoh, kalau guru ekonomi boleh mengaitkan dengan isu semasa seperti tajuk isu pasaran stok yang berlaku di dunia dengan topik-topik seperti naik dan turunnya pasaran stok. Dan pelajar pula memainkan peranan di mana mereka perlu menganalisis isu tersebut, melakukan inference dan juga hipotesis, dan akhirnya membentangkan di hadapan kelas berkenaan dengan solusi untuk menyelesaikan isu-isu tersebut. Maka pembelajaran dan tugasan ini akan merangsang pemikiran kognitif dan juga pemikiran kritis, dan akhirnya akan memberikan 1001 manfaat kepada para pelajar kita pada hari ini supaya dapat merangsang dan membaiki mereka punya pemikiran pada masa hadapan. Saya amat setuju dengan apa yang diungkitkan oleh saudara Farhan sebentar tadi, dan saya juga amat setuju dengan apa yang disampaikan oleh saudara Syahmi, di mana antara tindakan yang boleh diambil oleh guru bagi memastikan murid-murid punya aktiviti yang dijalankan di sekolah adalah pertama sekali
Elemen yang paling penting dan pertama sekali yang perlu dimiliki oleh seorang guru itu sendiri adalah untuk mengembangkan pengetahuan pelajar adalah untuk mempunyai kebolehsuaian dalam pengetahuan teknologi dalam setiap jenis situasi. Kebolehsuaian adalah perkara yang mesti dimiliki oleh guru di sekolah. Guru perlu bersedia untuk menilai apa yang berkesan kepada para pelajar kesan mereka dan lebih penting lagi apa yang tidak berkesan. Mari kita lihat sekilas contoh. Jika pelajar suka bermain permainan seperti Roblox dan Minecraft, guru juga perlu mempunyai cinta dan minat yang sama terhadap permainan itu. Guru boleh menerapkan pengajaran mata pelajaran yang penting melalui permainan ini sebagai contoh. Mari saya ceritakan dengan lebih lanjut. Guru boleh mengajar pelajar mereka cara membina rumah, menjawab logika, soalan matematik, soalan model sebelum melepasi tahap tertentu, mengenali diri, menghafal sifir, mencipta sifir, menghasilkan ataupun menjaga haiwan ternakan, mengatur beberapa pertandingan antara pelajar dan mencari pemenang di dalam satu kuis akademik. Malah membina bangunan bersejarah dan membawa pelajar mereka melawatinya sendiri. Oleh itu, guru akan mempunyai keupayaan untuk menarik perhatian pelajar terhadap arah pembelajaran tersebut dan menjadikan bilik darjah itu mempunyai suasana yang lebih meriah dan menarik para pelajar supaya para pelajar tidak akan merasa bosan di dalam kelas itu dan menjadikan pembelajaran itu lebih berkesan. Saya amat setuju dengan cadangan yang disampaikan oleh saudara Haikal Tadari, dan saya juga amat setuju dengan pandangan yang disampaikan oleh saudara Farhan sebentar tadi, iaitu pembelajaran perlu dikaitkan dengan isu semasa, dengan apa pelajar-pelajar perlu melakukan inference dan menyatakan hipotesis, di mana daripada hipotesis tersebut para pelajar boleh melakukan solusi untuk mengatasi masalah yang timbul akan isu semasa tersebut. Sebagai contohnya, seorang guru ekonomi tadi kan perlu mengaitkan dengan isu-isu ekonomi yang berlaku pada masa kini. Ini dapat kita lihat bahawa guru-guru dapat sediakan para pelajar untuk jaminan masa hadapan, bermaksud melengkapkan diri pelajar untuk jika lebih ke arah ekonomi, di mana guru-guru dapat menyiapkan diri pelajar untuk mendapat pekerjaan yang berada di dalam sektor ekonomi tersebut. Saya amat bersetuju dengan pandangan saudara Farhan tersebut. Ada apa-apa nak tambah lagi? Okay, secara tuntasnya, akhir sekali apa yang saya dapat sampaikan, banyak tugasan kritik yang melibatkan kerjasama, sama ada projek kumpulan, kolaborasi artistik atau sesi soal jawab dapat guru itu lakukan di dalam satu aktiviti belajar supaya dapat menjadikan pembelajaran itu lebih menarik. Hal ini juga dapat meningkatkan kerja berpasukan antara pelajar dan meningkatkan kemahiran interpersonal mereka, mengajar pelajar cara bekerja secara berkesan dengan orang lain. Kerana apabila para pelajar berjaya menyelesaikan tugasan kreatif dan menerima maklum-maklum positif daripada ahli kumpulan, hal ini dapat meningkatkan tahap keyakinan pelajar dengan ketara. Keyakinan ini boleh mengubah ataupun mempengaruhi pelajar dalam bidang lain serta dalam kehidupan akademik, serta memperkasakan diri mereka untuk menghadapi cabaran yang lebih kental pada masa akan datang. Okay, saya setuju dengan apa yang Haikal sampaikan sebentar tadi. Seperti cadangan yang telah disampaikan oleh saudara Haikal untuk melakukan soal sendiri, soal jawab, pembentangan kumpulan dan juga tugasan kreatif. Ini terdapat dalam pembelajaran abad ke-21 yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada satu ketika dahulu, di mana kita dapat lihat bahawa kita mempunyai pelbagai aktiviti seperti gallery walk, pembentangan kumpulan ataupun pembelajaran di luar bilik darjah yang mana mampu untuk memperbagaikan lagi kaedah seorang guru mengajar kepada para pelajarnya. Dan saya yakin bahawa aktiviti-aktiviti yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ini sangat membantu pelajar dalam membaiki diri untuk menjadi seorang yang lebih cemerlang pada masa hadapan. Tetapi bagaimana? Jadi, sebagai seorang pelajar, saya yakin bahawa bukan semua pelajar mahu menunjukkan diri dalam kelas. Terdapat itu pelajar yang malu-malu, ada pelajar yang jenis extrovert dan juga introvert. Dan ini lebih fokus kepada introvert, di mana mereka tidak mahu untuk menunjukkan diri dalam kelas. Maka aktiviti-aktiviti seperti gallery walk, pembentangan kumpulan, sesi soal jawab mampu meningkatkan lagi mereka punya keyakinan, ataupun di dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai self confidence,
Dan aktiviti-aktiviti ini juga melibatkan komunikasi luhala antara pelajar. Maka apabila pelajar introvert memerlukan komunikasi luhala dengan rakan-rakan sekelas, maka ini boleh membantu mereka untuk membaiki mereka punya keyakinan diri dan seterusnya menjadikan mereka sebagai seorang yang lebih baik daripada hari sebelumnya. Dan kebaikan daripada penekanan aktiviti ini bukan sahaja semasa sesi akademik, bahkan lebih daripada itu. Ini adalah sebab kenapa berusaha dapat mewujudkan suasana yang efektif dan penting semasa di dalam kelas. Saya amat bersetuju dengan pandangan yang disampaikan oleh saudara Fatin dan Haikal sebentar tadi. Melalui apa yang saya boleh simpulkan, guru perlu menghasilkan kelas di mana murid sentiasa melibatkan diri mereka dalam aktiviti tersebut. Contohnya secara berkumpulan, di mana mereka dapat saling bertukar idea. Di samping itu, mereka dapat menambahkan pengetahuan mereka lah, daripada apa yang input-input yang mereka dapat daripada aktiviti ataupun perbincangan yang mereka lakukan. Selain daripada itu, betul kata Farhan bahawa daripada aktiviti-aktiviti tersebut, contohnya seperti forum, dapat meningkatkan keyakinan dan credibility seorang murid itu dalam cara mereka untuk berkomunikasi. Oleh itu, saya yakin bahawa dengan adanya aktiviti-aktiviti ini dapat membantu guru untuk menghasilkan gaya pembelajaran yang lebih efektif dalam kelas. Baiklah, saya rasa setakat itu saja perbincangan kita pada hari ini. Okay, terima kasih. Saya ingin ucapkan yang tak terhingga kepada awak guru kerana sudi meluangkan masa untuk kita bincangkan sama-sama mengenai topik wawancara kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.